Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Bukankah orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapat cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Dan celakalah orang-orang yang hati mereka sangat keras daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu berada dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ni kita dapat sekali lagi bertemu dalam siri kuliah kita ni. Yang terakhir kita membaca hadis tentang awwalu zumratin talijul jannah, kumpulan pertama yang memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat lagi kan? Wajah mereka seperti bulan purnama yang mengambang disebabkan terlalu gembira. Mereka tidak lagi di dalam syurga itu membuang air besar, tidak meludah, tidak mempunyai kahat. Mereka mempunyai bekas-bekas minum daripada emas, sikat daripada perak dan emas, tempat menguap daripada kayu-kayu yang sangat wangi. Setiap seorang di kalangan mereka dikurniakan 2 orang isteri. Kalaulah dilihat pada betis kedua-dua isterinya itu, maka dilihatlah akan tulang sumsum di sebalik dagingnya, kerana terlalu cantik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bergaduh lagi, mereka tidak berkhilaf lagi. Pada hari itu hati-hati mereka adalah hati yang satu, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, pagi dan petang. Dan berkenaan dengan hadis itu, kita telah melihat satu bab dalam doa, iaitu ar-raja. Dalam doa mesti mempunyai raja, yakni pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang tidak ada raja membawa kepada kita mengabaikan untuk bersyukur apabila Allah mengurniakan kepada kita apa yang kita minta, kerana kita tidak pernah berharap. Maka buruk kesannya iaitu kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih malang, kita tidak sedar bila Allah mengurniakan kepada kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh kerana kita ni terlalu hampir dengan Ramadan, malam ni insya-Allah kita tinggal sekejap kitab kita tu.
Sepatutnya malam ni kita baca hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah di dalam mimpinya, diiringi oleh 2 malaikat dan diperlihatkan bagaimana azab-azab Allah kepada manusia dan nikmat-nikmat Allah kepada manusia selepas daripada mati, sehingga Nabi dibawa kepada syurga Adnan, tempat di mana baginda sallallahu alaihi wasallam akan berada suatu hari kelak. Tapi malam ni tertangguh dulu hadis tu kerana sesuai dengan semangat kita, cita-cita kita dengan Ramadan, kita akan berbicara sikit beberapa perkara berkaitan dengan Ramadan. Jadi dalam doa yang lepas berkenaan Rajab, kita pun bincang juga berkenaan dengan doa-doa yang kita baca dalam bulan puasa, khususnya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Malam ni insya-Allah kita pergi sikit lagi, tapi sebelum tu dan insya-Allah sampai siri-siri akan datang pun kita akan cuba buat tahsin al-ibadah, memperelokkan ibadat kita, khususnya sembahyang. Sesuai dengan nak masuk puasa ni, kita akan banyak sembahyang, iaitu solat tarawih. Nak solat atas cara Nabi ke nak solat atas cara kita, freestyle. Jadi penting tuan-tuan. Sebab solat ni sumber dia satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa kita ni variasi. Tidak. Cara takbir orang duduk ujung ni dengan orang duduk ujung ni tak serupa, betul kan? Saf depan dengan saf belakang tak serupa. Padahal sumber kita satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli, kamu solatlah seperti kamu melihat aku bersolat. Cuba tengok kawat contoh negara-negara Commonwealth, sama kan? Sebab sumber dia satu, British, kan? Polis kawat, askar kawat, cara dia satu. Tapi mengapa bila kita terima solat, sumber kita satu tapi cara tak serupa, kan? Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Allahu akbar. Tu tak kira lagi jatuh tangan tu pula. Ada nak boleh ke jatuh tu break dulu. Allah, lama tu kan. Mengapa lama tu? Allahu Ta'ala a'lam. Nak jatuh mana? Ada orang Allahu akbar sini, ada orang sini, ada orang macam blocking tendangan percuma. Kan? Hak banyaknya jatuh berak kita pining. Kan? Ini tempat kita. Jadi bolehkah kita mendirikan ibadah dengan gaya kita? Tak boleh. Kita mesti mendirikan ibadah dengan sebab perintah Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha rasulan min anfusihim idh ba'asallahu macam ayat tu, laqad mannallahu 'alal mu'minina, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu kurniaan kepada orang-orang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tak kala Allah Ta'ala telah melantik atau mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah umat-umat terdahulu. Mengapa dia ni jadi suatu nikmat? Yatlu alaihim ayatih, sebab dia mari membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang menghubungkan kita dengan Allah.
orang yang akhirnya faham dan memahamkan kita apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dengar orang lawan azan kita pakat mari masjid? Ni Nabi baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan dialah yang membersihkan kita daripada segala dosa-dosa lepas. Tapi bukan dengan makna Kristian bunuh Nabi Isa. Mereka beranggapan padahal mereka tak membunuh Nabi Isa kerana Allah mengangkat Nabi Isa AS. Tujuan apa Kristian buat gitu? Alasan dia nak menebus dosa. Boleh faham? Kita bukan gitu. Nabi mari ajar bertaubat, dan Allah itu Tuhan yang maha menerima taubat. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dia datang untuk mengajar kita kitab, yakni Al-Quran. Dialah yang baca dan dia yang ajar. Tiba-tiba hari ni kita bila Rasulullah ajar, kita macam berlepas tangan. Saya expert. Tidak. Solat ni kan benda expert. Puasa ni kan benda expert. Tidak. Kita buat lama dah. Kau baru. Lama dah, betul kan? Kita ni orang Malaysia ni semua benda ibadat expert belaka. Tapi kalau ditegur beberapa kesilapan, tak boleh dah kan, melenting. Sebab apa? Expert. Terlalu mahir. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kita. Sebab Allah sebut wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kerana sebelum itu kamu semua, kata Allah, mereka semua, yakni orang yang menjadi mad'u Nabi, adalah berada dalam kesesatan yang sangatnya nyata. Alhamdulillah telah beriman, tapi kita tidak memiliki maklumat sehingga kita mari ke masjid surah. Dulu kita sekolah tapi silibus tu tak cukup. Kita dewasa dan tak ingat dah, betul kan? Tak ingat dah. Hadirin dikasihi Allah. Lepas tu silibus pula nak suruh luluh ya. Kan? Macam ada seorang ustaz kita sini sebut, dia mengajar fafa, satu latihan dalam kelas. Kalau tak luluh kena buat laporan pula. Jenuh cikgu. Jadi kena meluluskan murid. Budak belajar belaka dah nak urus jenazah, nak mandi mayat, nak kafan mayat, tahu semua tu. Tapi bila ayah dia mati, mari atas masjid kedi ke. Betul tak betul tuan-tuan? Hak elok-elok rumah tepi kubur, mari atas masjid dulu. Penyakit sungguh tuan-tuan. Sebab apa ni? Wallahu a'lam. Silibus tak cukup. Nyaknya ke ayah dia, tolak mari sini. Tunggu orang semayang, pergi mula di kubur. Pada hasad, rumah dengan kubur sebelah-sebelah. Faham ke tak faham ni? Kau sensitif. Nak sebut. Sebab silibus tu tak cukup. Kan? Silibus tu tak cukup, tuan-tuan. Nyaknya kat kita ni letih. Kan? Duk main isu kulit babi, daging babi tak selesai berbelah-belah tahun. Kan? Tak selesai. Silibus tak cukup. Keliru orang. Ni masalah. Maka mari sejak kita tahu, alhamdulillah, daripada sehari ke sehari, setahun ke setahun, begitulah seterusnya. Tapi sebelum tidak tahu. Siapa yang membawa kita tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula Nabi cerita tentang difardukan semayang. Alhamdulillah kita tahu semayang. Nabi rakyat pula lagu mana Jibril ajar dia semayang dan waktu semayang kita tahu. Dan Nabi mengajar pula lagu mana kita nak semayang, macam Jibril ajar dia semayang. Tiba-tiba hari ni kita sambut Isra' Mi'raj, tujuannya nak tengok lagu mana semayang difardukan. Tapi cara freestyle. Kan? Itu kita sendiri, tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan mulai bulan ni, ana asalnya orang tanya di satu tempat. Jadi saya ambil kesempatan lah semua kuliah kita mulakan dengan kapsul solat. Kan? Lepas ni pergi lain pula, zakat ke apa ke, satu-satu secara ringkas untuk kita faham satu hujah di atas perbuatan kita. Malam ni kita ambil dulu tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rakaat dan ketika i'tidal, bangkit daripada rakaat. Ramai orang angkat tangan ketika takbir, tapi ramai orang tak angkat tangan ketika rakaat. Betul tak betul? Kan?
Tak kebir bimbang dia kalau tak angkat tangan, takut macam tak sempurna solat. Rokok tak peduli. Betul tak? Tak peduli. Tidak tak peduli, ya kan? Padahal takbir pun tak batas sembahyang kalau tak angkat tangan. Mari susu. Allahu Akbar. Cuma orang lah tengok pelik, tidak. Mari mana pula dia ni, ya kan? Kau kena stroke. Tak boleh angkat tangan. Allahu Ta'ala a'lam, ya kan? Jadi begitu saja. Cuma Nabi semayang buat gitu, kita kena buat gitu yang telah disepakati di sudut fiqahnya. Hukum adalah sunat dan dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, sempurnakanlah perintah Nabi. Apa perintah Nabi? Sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semayanglah macam kamu tengok aku sembahyang. Kerana Allah berfirman pula di dalam Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, kasih kepada Allah disebabkan kamu beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah buat turun satu ayat minta Nabi buat press statement kepada orang ramai. Kalau kalian betul-betul cinta Allah, ikutlah aku. Allah minta Nabi rakyat. Sebab kesannya yuhibbukumullah. Allah akan memberi kasih sayang kepada kamu. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Jadi tak cukuplah dengan nasyid saja, betul tak? Zaharatin nur muayyad bizuhurin Nabi Ahmad ya Hanana. Siapa sih angkat tangan lalu tu lah. Nak rakyat. Tapi bila bab sembahyang tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik kita puji Nabi tapi kita tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil benda sampai besar benda. Sahabat dulu dia nasyid tujuan nak ikut Nabi. Kita hari ni nasyid tujuan berhibur alternatif. Tu kan. Tak kau orang surah nak tam Metallica juga, tu tak? Ya Hanana, tu kan. Duduk serupa ya, betul tak tu? Ya Hana serupa dalam konsep jazz. Lebih kurang tu menikmati. Sebab apa saya kata gitu? Lepas selawat tak ada berubah pun hidup. Faham tak faham ni? Mungkar berkembang, maksiat berkembang, nahi mungkar tak ada, amar ma'ruf tidak berlangsung setakat puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apakah kita nak sebut? Dengan kita ambil masa dalam 5 minit. Mukaddimah tak ada sikit nak kita faham apa kita nak buat seterusnya. Mungkin setiap kali kuliah kita ambil satu-satu pergerakan. Malam ni kita mula dengan raf'ul yadain, angkat tangan. Bulan depan puasa kan? Ada. Kita tak sebut. Kita sebutlah insya-Allah kan. Bab sikit ya. Kalau hari ni raf'ul yadain, bulan depan kita ambil bab pula kat mana nak jatuh tangan tu. Betul tak? Nak jatuh berdasarkan dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil dan ingat dalil yang saya baca ni. Nanti kita baca koha-koha selo-selo kan. Nak suruh kita jelas. Sekurang-kurangnya kita boleh ingat satu hari kita tengok orang semayang, macam salah kita pergi dekat. Menurut satu hadis Muslim, kan, saya begitu. Jangan pakai kaedah Melayu. Menurut orang kata, tu Melayu punya riwayat tu kan. Menurut orang kata, tu payah nak baki tu. Kan, tak boleh. Menurut orang kata jangan pakai. Menurut satu hadis Muslim, kerana telah disepakati hadis Muslim dan Bukhari apa adalah paling sahih selepas daripada Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis-hadis lain tengoklah martabat, kalau sahih sahihlah, kalau hasan hasanlah kedudukan. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma satu hari meriwayatkan dia ni hidup dia senantiasa nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ibnu Umar. Dia perhati apa Nabi buat, lalu dia rakam. Kalau zaman kita bagi Ibnu Umar ni ada sokmo camcorder di tangan, tengok Nabi. Tapi zaman tu tak ada. Maka mereka duduk, mereka perhati, mereka ingat, mereka riwayat. Boleh faham?
Ibnu Umar seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan kepada kita bagaimana Rasulullah menjelaskan agama ini. Ini dia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dia pun kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhati, dengar, ingat selalu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati, apabila dia bangun untuk sembahyang, dia berdiri nak sembahyang, boleh ha? Rafa'a yadaihi, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya. Hatta takuna, sehingga kedua-dua tangannya itu telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazwa mankabai, setara atau setentang dengan bahunya. Ini dalil. Bapa orang semayang angkat tangan sini. Tu kan? Setara dengan bahu. Lagu mana nak faham setara dengan bahu? Maka bila kita belak kitab fiqh, riwayat yang banyak dikumpul dibahas, jumhur ulama menyebut maksud itu ialah begini tuan-tuan. Boleh tangan jari kita ni duduk kat bawah telinga itu. Allahu Akbar. Jadi mulai malam kita faham akak gining bukan sunnah. Tidak. Gining tu bukan sunnah lagi. Boleh faham hak jenis Allah apa bukan juga. Nabi tidak akad takbir laju itu. Allahu Akbar. Kalau kita ngaji fiqh dalam perbahasan pak kita ni bincang bab qasak apa semua lagi mati tu kan. Sebab perbuatan tu jadi tak ada langsung qasaknya apanya semua tuan-tuan. Jadi kena ambil perhatian molek. Orang daripada ujung sini sampai ujung sana tak boleh buat variasi. Kita kena buat ikut apa Nabi buat. Jadi menurut hadis ini, kata Ibnu Umar, Nabi telah angkat kedua tangannya sehingga setara dengan bahunya, lalu thumma kabbara, barulah Nabi berkata Allahu Akbar. Boleh? Fa idza arada an yarka', dan kata Ibnu Umar, apabila Nabi ingin rakaat, fa'ala mithla dhalik, lalu Nabi telah berbuat seperti itu sekali lagi. Nabi angkat tangan, Allahu Akbar. Ni kita banyak dah buat tu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jatuh tangan tu kan. Jatuh tu lagu mana? Ada orang atas paha, ada orang atas kepala lutut, ada orang betih terus kan. Kalau tu bukan rokok, itu stretching. Boleh faham tak? Panggil apa? Warming up. Tu dah. Wallahu a'lam apa. Tu akan datang kita tengok lagu mana pula rokok akan datang. Cuma Nabi angkat. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada rokok, fa'ala mithla dhalik, Nabi berbuat seperti itu sekali lagi. Nabi bangun, sami Allahu liman hamidah. Hai lagi. Kata Ibnu Umar, wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Tapi bila Nabi bangun daripada sujud, Nabi tidak lagi mengangkat kedua tangan. Jadi hadis ini riwayat Ibnu Umar, hadis ini sahih Muslim. Satu perbuatan Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bila dia semayang dia mengangkat tangannya apabila takbiratul ihram, apabila rakaat, dan apabila i'tidal. Jadi malam ni semayang jangan culah. Nampak tak? Jangan culah. Daripada sah pertama sampai sah belakang kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jangan nyanyi ya hanana. Boleh faham ni tuan-tuan? Kita dengar azan sekejap. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya
kita melihat sedikit wasiat minal Quran was sunnah, daripada Quran dan sunnah berkenaan dengan hal-hal berkaitan Ramadan al-Mubarak. Jadi tangan saya ni ada satu tazkirah daripada Syekh Wajdi Ghanim yang kita telah petik sebenarnya semenjak beberapa tahun lalu. Antaranya kita digalakkan berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Kita bercanda sebab apa? Yang kedua, kita digalakkan kerana Nabi berbuat demikian. Bila tunggu anak bulan ni, nampak anak bulan, kita disuruh berdoa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Kan? Bila nampak anak bulan, bukan hanya tunggu penyimpan mohon besar raja-raja umum. Tidak, cakap tunggu. Kan? Bila istihar raya, raya pula dah. Bila istihar puasa, kita pun beribadat itu. Jangan. Ada kaedah rupanya. Nabi menanti, ada cara menanti. Nabi angkat tangan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allah, engkau jelmakanlah anak bulan ini dengan aman dan iman yang mengiringinya, dan selamat serta Islam yang mengiringinya. Kerana aman menjadikan kita baik untuk beribadat, selamat menjadikan kita kondusif untuk beribadah. Tak ada keamanan, hati kita was-was, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Tak ada selamat, kita tak mampu pun nak berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Inilah anak bulan yang membawa petunjuk, inilah anak bulan yang membawa kebaikan. Kan? Yakni bila nampak hilal anak bulan Ramadan itu, dia mendatangkan petunjuk pada kita dan dia mendatangkan kebaikan kepada kita, yakni janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah melihat berkenaan dengan apa itu Ramadan, apa kelebihan Ramadan, dan tuan-tuan pun rajin dengar semua kuliah tiap-tiap tahun. Malam ni terpetik sikit lagi benda yang disentuh oleh ramai ulama. Begitulah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan Al-Quranu Al-Karim. Kerana bulan puasa orang panggil Syahrul Quran. Orang pakat baca Quran tu kan, tadarus, isteri-isteri di rumah pun reda kalau suami balik lambat. Kenapa bang? Tadarus. Oh iya ke? Kalau bulan Syawal tadarus lagi jawapan, bolehlah penyakit. Tidak. Kan? Tadarus apa bulan Syawal? Tak ada dah tadarus. Tak boleh dah baca Quran lebih. Tidak betul. Tak boleh. Pada sama ya, bulan lain pun iktikaf di masjid boleh tu kan. Dah rumah anak sulung dan isterinya duduk rumah sekali. Maknanya kalau suami mari iktikaf surah, keluarga tu ada penjaga tak? Adalah tu kan. Anak lelaki sulung, oh tak boleh juga suruh suami balik awal. Kan tuan. Ni masalah kita kan. Patutnya suami mari iktikaf surah redha. Sebab bulan puasa redha. Kan? Bulan puasa redha. Balik rumah minum air sekejap, mandi-mandi, bawa tuala, mari tidur pula masjid pun redha juga. Kan? Bulan lain kalau mari tidur masjid, orang persoal bergaduh gaji. Tidak. Kalau bulan puasa orang mari tidur masjid surah, orang tak tanya bergaduh ke? Tak. Kalau mari bulan lain tuan tidur sini bawa batal, bawa selimut di tepi tu, mesti timbul orang panggil apa? Gosip hangat. Tidak. Ni bergaduhnya pasal ni. Ada kawan tu mari nak iktikaf, kan? Nak ikut amalan beberapa sahabat Ahlus Suffah, nak duduk tepi sutuh masjid. Kan? Kerana kafalah untuk keluarga selesai belaka dah. Dia ambil tengah malam mari tidur supaya dia dapat menghidupkan malam di satu tempat yang baik dan sempat sembahyang subuh berjamaah. Pagi dia kelik mula
melaksanakan tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai ketua keluarga. Tapi kalau buat gitu, orang timbul pelbagai orang panggil reaksi. Betul tak? Reaksi boleh tahan lagi, spekulasi. Kan? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah SWT. Itu kita, sebab kita tak jelas. Maka oleh itu Quranul Karim dia bukan sekadar slogan Ramadan Syahrul Quran. Kita bukan hanya nak Ramadan menaungi kita, memeluk kita, tapi kita nak biar kita peluk Ramadan, tuan-tuan. Sebab kalau Ramadan peluk kita, kita berusaha nak lepas diri. Tapi kalau kita peluk Ramadan, dia keinginan kita. Betul kan? Beza, tuan-tuan. Orang yang peluk Ramadan, macam kita dah bawa tazkirah tahun lepas, dia dengar autiru, dia tak balik. Kan? Tapi kalau orang yang Ramadan peluk dia saja, dia tak ambil autiru, boom, balik tu dah. Balik beli air belakang tu sebotol, duduk atas kursi motor sekejap, habis botol air, start, boom, balik. Dia tak ada matlamat yang jelas. Kan? Mari tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang duduk kedai mamak, orang sorak sumak go, dia terpinga-pinga. Tak tahu, dia tak minat, tuan-tuan. Tapi dah musim orang tengok bola, dia pergi tengok bola juga. Kan, sampai pagi. Begitulah musim tarawih, dia mari tarawih. Tapi gapo tarawih, hak tu kurang jelas. Nampak ni? Kurang jelas. Dia tak mengambil bahagian. Dia tidak menjawab kata-kata Bilal, as-salatul qiyami athabakumullah. Dia tak mau jawab. Maka marilah malam ni kita tengok sejenak, masa ada sikit lagi, Quran Al-Karim. Ulama minta kita perhati mula Quran. Kerana kita bimbang. Quran yang sepatutnya datang pada hari kiamat, Quran dan semayang, bila kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari tidak memberi guna lagi pada kita. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak memberi guna lagi harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat siapa yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Hari itu yang boleh menyelamatkan kita ialah Quran. Hari itu yang boleh menyelamat kita ialah puasa. Seperti satu hadis riwayat dalam Musnad Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari manusia dihitung amalannya, tiba-tiba Quran datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk antara hamba dengan Allah, lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga puasa datang, duduk antara hamba dengan Allah dan berkata kepada Allah. Puasa kata, ai Rabbi, hei Tuhanku, suatu ketika dulu mana'tuhu, aku ni, puasa kata, telah menghalang hambamu ini. Halang apa? Anit ta'am, daripada makan, wasyarab, daripada minum. Kan kayak lagi kita nak minum tak boleh, apa? Puasa menghalang kita. Betul tak? Kerana puasa itu menahan diri daripada makan dan minum. Dan syahwat tak boleh juga, tuan-tuan. Kan? Kalau bulan bukan puasa tak apa. Nampak tak? Bulan puasa tak boleh. Kan? Tak boleh. Syahwat, yakni jinsi, iaitu jinsi apa panggil apa dia ni, yang bersifat seksual, tak boleh pada bulan Ramadan. Lalu puasa berkata kepada Allah, ya Allah, terimalah aku untuk syafaat kepada hamba-Mu ini. Puasa tu ngadu pada Allah. Bila kita duduk dalam keadaan genting, dia mari buat pengakuan. Macam kita baca hadis tentang kubur itu, ingat kan? Amalan kita mari buat penyaksian dalam kubur. Kata ingat dah hadis kita baca riwayat Barra bin Azib. Ingat tak, tuan-tuan? Tak ingat, berat nanang ke, betul tak? Tapi hak ingat se,
fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ingat tidak? Hak ingat kan? Hak tak berkenaan ingat apa? Tradisi. Tradisi. Saya lalu merbau sempat hari ke apa ya, baru 2-3 hari lepas orang bakar dah lemang. Bakar lemang dah tuan-tuan. Nostalgia Syawal. Ada orang sudah ungkit dah sekarang ni nak menyemarakkan semangat balik kampung dan berhari raya. Berhari raya. Mampu kerah pokok kita ni tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kata Nabi, begitu juga Quran berkata, "Ai Rabbi, hai Tuhanku, mana'tuhu, aku telah menghalang hamba-Mu ini." Yakni aku telah menghalang hamba-Mu ini minan naum, daripada tidur, bilail, pada waktu malam, sebab nak tadarus bulan Ramadan. Boleh faham ya? Ngatuk-ngatuk pun tadarus. Cuba tengok halakah tadarus hak nguat 5 orang. Tidak. Nak perhabis 1 juzuk tu nguat tuan-tuan. Ni sebab ngatuk malam. Dah habis tarawih panjang lewat, maka tadarus. Maka Quran menyaksikan sikap kita hari ni. Nak baca laju boleh, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, cepat habis ya. Tapi nakib dalam halakah tersebut, Tuan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, jangan engkau percepatkan lidahmu gaduh Muhammad untuk menguasai Quran. Sudah, tak boleh baca laju tu kan. Habis tu warattilil Qur'ana tartilah ketika membaca Al-Quran. Kena koha-koha tu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nak perhabis 1 juzuk siapa pukul berapa? Boleh faham tak? Tak kira lagi hak kokak baca tu. Betul tak betul? Pukul 12 dah habis kita darus. Maka ngatuk kita, Quran akan menjadi syafaat. Pada hari kiamat kata Nabi, Quran mari ngaku di depan Allah. Aku halang dia tidur dulu ya Allah, kerana ingin membaca Al-Quran, membaca aku. Maka hari ini Allah izinkanlah aku menjadi syafaat kepadanya. Lalu Allah menjawab, puasa kamu adalah syafaat untuk dia, Quran kamu adalah syafaat untuk dia. Tapi ingat sebaliknya, Quran mari di hadapan kita pada hari kiamat melaknat kita, wal iyadzubillah. Sebab apa laknat? Sebab kita membuang Al-Quran Al-Karim, kita hanya terima bacaannya sahaja. Dan ada orang bacaan pun tak terima. Sebab tu dalam lepas Ramadan nanti kita akan tengok hadis perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut tadi dalam mimpi, kata Nabi, aku berjalan bersama 2 malaikat sehingga sampai di suatu tempat, aku melihat seorang laki-laki terbaring dan seorang berdiri di atasnya, dan dia memegang batu di tangannya, lalu dilepaskan ke atas kepala yang di bawah, maka berkecai kepala itu, batu bergolek, orang tak diambil mula, kepala tak dikembali sembuh, lalu dihempas lagi batu tak di, gitulah berulang-ulang. Nabi tengok, subhanallah, ma hadzani. Nabi tanya pada 2 malaikat yang mengiring dia, apa haning? Maha suci Allah, apa haning? Malaikat jawab, intalik. Hei Muhammad, jalan. Jangan tanya lagi. Sehinggalah sampai di satu lokasi, malaikat berberiti rakyat ke Nabi, Muhammad, mu nak tahu tak benda yang kamu tengok sepanjang perjalanan tadi? Ada pun yang pertama, seorang laki-laki terlentang dan seorang lagi berdiri di atasnya yang menghempas batu ke atasnya, kemudian pecah kepala, ambil balik, hempah balik, pecah kepala, sembuh, gitulah bulan. Dia adalah, kata Nabi, kata 2 malaikat itu, seorang yang telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang dibuang daripada hidupnya. Quran dibuang daripada hidup, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ambuh pakai Al-Quranu Al-Karim. Allah, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam surah Yasin kita jumpa dah ayat tu Allah sebut dalam surah Yasin. Jumpa? Yasin kan baca tak mau? Kau dah baca? Yasin. Lepas habis ayat 29, apa ayat 29? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan wa hum fa idahum khamidun. Lepas tu baca, jangan malu-malu pula. Ayat lepas tu apa dia tuan? Ya hasratan 'alal ibad. Jumpa kan? Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi mu'ridun. Betul tak betul? Yasin cerita perkara yang sama. Ya hasratan, mapu kerahlah mung, kata Allah. Celaka sungguh ke atas hamba, malang yang sangat besar ke atas hamba. Kerana ma ya'tihim mir rasulin, kerana tidak datang seorang rasul kepada mereka. Tujuan apa rasul mari? Ayat surah Ali Imran tadi, baca dan mengajar mereka kitab Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka dengan nabi-nabi itu mu'ridun, mereka berpaling muka, tak mau dengar. Pergi mampuslah engkau. Boleh faham ya? Dia tak mau dengar. Maka akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah dipertontonkan oleh Allah di dalam mimpiku, mengiringiku dua malaikat, diperlihatkan seorang yang diseksa kerana perbuatannya membelakangi Al-Qur'anu Al-Karim. Allah wal iyadu billah. Dan masa hidup atas dunia ada dak azab bagi mereka? Ada. Apa dia? Jadi bodoh. Jadi bodoh. Hati mereka dikunci rapat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Mari surah Yasin jelas lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum mukmahun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana keadaan orang yang dikunci mati hati mereka, telinga sumbat, mata tutup ni? Seperti kata Allah, kepala mereka itu terdongak kerana diikat satu belenggu besar pada lehernya. Apa kebelenggu itu? Ulama mufassirun menyebut daripada apa yang Nabi ajar kita dan Quran duk sebut-sebut sama, tiga perkara. Bodoh, tamak pada dunia. Tamak. Baca tengok hari Jumaat sebagai contoh. Kan? Hari tu saya semayang di satu masjid pada sini dah. Kan? Tu cara cerita yang tidak menyakiti hati siapa-siapa. Ada orang jual kambing golek tepi masjid. Baguslah, ramai pelanggan mari tuan-tuan. Lagi satu bawa satu menu yang berbeza kan. Elok azan, berhenti sekejap. Tok khatib start khutbah, dia turun potong mula kambing. Celaka sungguh. Tengok tuan-tuan. Bukankah Allah telah kata idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, betul kan? Fas'au ila dzikrillah. Ni bukan hak duduk jauh ni, duduk kat likus sana tu. Dah hak duduk tepi masjid dah pun tolong lagi. Cuba bayangkan. Hak duduk tangga masjid dah pun tak mau dengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Keuntungan yang dihitung sesudahnya. Faham tak tuan-tuan? Untung, nega-nega ni untung. Tamak pada dunia sehingga kita tak mau dengar Allah kata apa.
Pada lepas sembahyang Jumaat Allah umum lalu. Sebab tu cuti hari Jumaat memang keperluan orang beriman. Tapi kalau tak boleh cuti tak jadi masalah. Sebab Allah sendiri sebut apa dia? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bila kamu selesai solat Jumaat, pergilah bertebaran atas muka bumi untuk kamu mencari rezeki. Betul tak betul? Motivasi daripada Tuhan, tuan-tuan. Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Bu turun lalu buka kedai. Boleh tak? Boleh tak jadi salah. Kan? Sambil potong ikut dia. Nanti orang kata aku Wahabi pula. Betul tak? Dia pun kerak kambing. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh kerana Allah ajar sendiri, duduk ke, berdiri ke, melentang ke, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita Melayu atas jadah ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu jadi belakang tu, tubik surah bahar rokok lalu tu tak? Kan? Tidak pakar tuan-tuan. Jadi boleh macam-macam. Hak tu boleh freestyle, kan? Kat mana pun boleh kita bertasbih. Tengok di dunia dibelenggu leher dengan 3 perkara. Bodoh, tamak, selagi sombong. Kata Allah, seperti diletak belenggu di lehernya. Boleh ha? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Tuan-tuan balik baca Yasin, siapa ayat tu letak tangan sini. Boleh? Mukmahun akak. Gitu maksud ayat ni. Kemudian sambung bacaan. Kalau kita tak hafal Yasin, boleh tak sambung? Boleh tak? Rehat duduk sini. Boleh tak? Mula-mula. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sapalah ayat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mata tengok rehat tu kan? Quran. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Kemudian sambung. Boleh tak? Boleh. Sambung bacaan boleh tak? Tak berani jawab gitu mu. Siap buat praktikal dah. Mampu tak boleh sambung dah kalau kita tak ngapa. Kenapa? Kepala telah terangkat ke atas, mata kita tak boleh tengok dah bawah. Allah buat perumpamaan, begitulah orang yang diletak belenggu, dia tidak mampu berjalan dengan lurus. Nak jalan betul pun tak boleh. Itulah maksud Allah. Marilah siapa bawa hidayah pun dia tidak akan melihat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham ya? Disebabkan bengong telajak, Allah pun tambah azab. Lagu mana? Allah kata waja'alna min baini aidihim sadda. Pala terakak, Allah pun letak dinding pula depan. Wa min khalfihim sadda, letak dinding pula belakang. Maknanya depan tak boleh tengok, belakang tak boleh tengok. Sadda ni satu tembok yang sangat tinggi. Boleh nampak tak boleh dah. Fa arsyainahum, kami tutup pula mata. Allah tuan-tuan, Allah nak rayak lagu mana gelak gelemat keadaannya sebab dia tolak wahyu yang disampaikan oleh Nabi dunia. Dan Allah buat turun satu ayat zaman Nabi di Madinah kerana secara terang juga. Ingat orang kafir Mekah jawab gitu. Ayat tadi Yasin Al-Baqarah awal tadi cerita orang Mekah. Boleh faham? Dia tolak Allah tak apa ni mampu kerah. Sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Muhammad, enough kata Allah. Cukup. Bagi jumpa Abu Jahal tu bengong tu. Nampak tak? Murayak lagu mana pun, anzartahum am lam tunzirhum, kamu beritahu atau tidak beritahu sama, sawaun alaihim, serupa Muhammad. Apa yang serupa? La yu'minun. Boleh faham? Dia tak akan beriman. Nabi pun berhenti, lepas tu istihar perang. Abu Jahal mampu melepas ni. Kan? Kan kita baca hadis itu, Nabi berdoa supaya Abu Jahal dibinasakan. Ingat tak? Ingat tak? Nabi pernah doa Abu Jahal agar diberi petunjuk, betul kan?
Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Tuhan, Engkau bantulah agama ini dengan salah seorang dua Umar. Mekah ada dua orang Umar. Kan? Boleh faham ya? Seorang menteri, seorang ahli koprak. Umar ni. Umar mana? Amru bin Hisham Abul Hakam, menteri Mekah. Faham? Umar Al-Khattab, dia ahli koprak yang berjaya, dan pula dia adalah pengarah MSN. Majlis Sukan Negara. Umar ni kan ahli gusti. Kalau ada orang Samsing mari Mekah, orang cari Umar, kan? Cari Umar. Gacah dengan dia ni dulu. Kalau dia boleh lawan mu, dia bebas Mekah. Kalau tak lepas, dah satu bik balik. Itu kerja Umar, tuan-tuan. MMA punya title orang lain tak boleh nak ambil. Umar Al-Khattab. Nabi akhirnya Amru bin Hisham tolak hidayah, Umar Al-Khattab terima hidayah. Siapa satu peringkat Nabi sebut, kita baca dah hadis ni, tuan-tuan. Ingat lagi tak? Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingat lagi? Tak ingat belaka. Berat. Kan? Tak boleh riwayat lagu ni, kita tak main tak ingat belaka, tuan-tuan. Ajang kita. Iaitu Ibnu Mas'ud kata, satu hari aku tengok Nabi semayang di tepi Kaabah, Abu Jahal ada tepi Nabi bersama 7 orang geng dia. Boleh faham ya? Lalu Abu Jahal kata, siapa boleh ambil perut unta yang kita sembelih semalam? Maka bangun seorang di kalangan mereka, iaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, pergi ambil perut unta tadi. Dan Abu Jahal kata, bila Muhammad sujud, meletak atas belakang dia. Betul sungguh, Nabi sujud, dia pun letak atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkit daripada sujud, Nabi pun terus merangkak suaranya. Allahumma alaika bi Quraisyin, kata Nabi dengan suara yang kuat. Inilah menjadi hukum, kata ulama, nak doa kebinasaan kepada orang zalim, sunat diangkat suara. Jangan doa sela Allahumma alaika. Dengan mata tengok kiri kanan, jangan tu dah. Dia kena zalim, dia doa sela Allah, kau buatlah apa-apa saja. Jangan, kena doa kuat depan dia. Allah, dia ni bengong sangat dah ni, ya Allah. Nampak tak, tuan-tuan? Doa dengan kuat, biar dia sedar. Bila dia sedar, dia nak taubat, mudah-mudahan dia taubat kalau dia takut. Kalau dia tak mahu, dia berdepanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun buat gitu. Abu Jahal terus berhenti suka. 7 orang ni tiba-tiba nak berhenti. Kerana mereka tahu doa di tanah suci adalah makbul. Sebab tu orang Malaysia belaga ayam kuat nak doa pergi buat umrah. Boleh faham ni, tuan-tuan? Faham tak faham? Dia tak doa di masjid Kedi, dia tak berasa makbul. Dia kena pergi umrah dulu. Kan? Lepas tu klik cerita ke Mastika. Mastika pun rakyat pula gitu gini. Itu trend orang Malaysia. Rupanya serupa dengan orang Mekah dulu. Boleh faham? Doa Mekah makbul, doa sini tak makbul. Kan? Ni masalah besar. Abu Jahal takut, alamak. Kemudian Nabi sambung, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Allah, engkau bunuhlah Abu Jahal ini. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Habis Nabi sebut 7 orang hak duduk situ. 7 ni mati belaka dalam perang Badar Al-Kubra. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka itu suasana Mekah. Di Madinah orang beriman, kondusif. Orang tak perkecil Nabi. Tiba-tiba satu hari turun ayat Quran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Perasan tak? Ada tak dalam Quran? Ada kan? Beberapa kali Allah sebut dengan wa minan nas. Apa maksud? Allah rayak ke Nabi, "Hei Muhammad, hati-hati. Itu maksud. Lintibah, menyeru Nabi supaya berjaga-jaga. Muhammad, jangan kondusif sangat. Sebab wa minan nasi, ada segelintir. Dia tak ramai, segelintir yang kamu tak akan perasan, orang lain tak perasan, tapi aku maha tahu. Boleh faham? Apa masalah? Man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Mulut dia Allah comel lah. Boleh faham, tuan-tuan? Comel lah mulut.
Ingat dulu kan kes Ustaz Ismail Kamus dekat surau As-Salam. Kan? Ingat dah dulu. Cium tangan, orang kata jilat sampai siku. Betul tak? Tapi lepas kuliah dia lah rupanya buat tai. Kan? Ingat lagi kan peristiwa tu? Kata ingatlah ke dah. Ni bukan cerita Abrahah ni. 1400 tahun dulu. Ni cerita baru 2007. Kan 3 serangkai. Surah As-Salam, surah 9, Datuk Dr. Harundin, betul kan? Kemudian Ar-Rafiq, itulah hak paling besar. Betul? Kau tak ingat? Kalau tak ingat berat nah. Betul tak? Kan? Ingat lagi kan tuan-tuan, penceramah dalam muka nak macam Bangla, pecak baju, singlet lari ikut apa tu? Nursery Bangla lah kata, betul tak? Kan? Dahsyat tuan-tuan. Kerana 2 buah terak boleh menyerbu surau Ar-Rafiq pada hari tersebut. Di atas satu kuliah apa dia? Fiqhud Daulah karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang pada tahun yang sama dia mendapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah oleh kerajaan Malaysia. Dan Qaradawi menghadiahkan buku tersebut kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Ingat lagi ya peristiwa ni? Kata ingat tuan. Macam cerita zaman Fir'aun ni, gaya dengar. Cerita baru 2007, ni 2014. Baru sangat lagi. Allah tuan-tuan. Jadi Nabi Allah ayat ke Nabi, Muhammad hati-hati. Ada segelintir di kalanganmu, kata Nabi. Lidah mereka comel, Allah hebat, royak, beriman. Sebab tu kita bimbang. Lepas 4 rakaat, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Comel lidah kita, tu kan? Duduk mengaku Allah lah yang disembah, Allah lah Tuhan yang ada, Allah lah Tuhan gitu, Tuhan gini, tak tidur, tak mati, maha melihat sama-sama. Lepas 2 rakaat lagi khilaf dah. Tok Bilal kata autiru, pakat lagi. Boleh faham tak tuan-tuan? Tadi dia kata Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyal ladzi la yanamu wa la yamutu. Allah tu tak pernah tidur. Untuk apa tak tidur? Allah sebut dalam Quran, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sebab Allah duk tengok apa kita buat tuan-tuan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba lepas 2 rakaat khilaf dah, Allah tak tidur. Patutnya nak tubik masjid, lepas tu ngakak ke tepi dinding, betul tak? Macam orang curi mari masjid, orang tak ada dah tengah malam, dia masuk straight kan merangkak ke tepi. Merangkak gitu tepi dinding, tengok dalam CCTV semula, betul tak betul tuan-tuan? Kan? Sebab apa? Dia yakin adanya kamera CCTV. Ni mari ikut tepi ni, kan? Nusuk ada orang siap buat penyamaran lagi. Kan? Sebab apa? CCTV bimbang terakam pada hadami ya. Habis tu macam mana ada gambar tu? Bilal takut duduk alik lansir ambil dengan iPhone. Boleh faham ni tuan-tuan? Hak kamera surah tu dami ya, bukannya hidup pun, tapi takut punya pencuri menyusup. Duk ngai dalam tabung ya. Pancing. Mata tengok tu dah. Sebab apa? Takut dilihat. Mengapa lepas kita ngaku Allah itu Maha melihat, dia tak tidur, dia tak mati, kita tubik tak ada rasa nak kan apa kan tak ada tuan-tuan. Selamba nyok tubik. Perasan tak rasa ni? Kau tak perasan? Sebab tu tolong rakyat. Jadi Allah rakyat, orang Madinah ada Muhammad hati-hati. Lidah dia molek lah. Tiap-tiap hari rakyat, kami beriman. Tetapi yukhadi'unallaha wa rasulah. Sebenarnya dia menipu Allah dan Rasul. Hati mereka tak pernah beriman kepada Allah dan Rasul. Allah pun akhirnya membongkarkan rahsia mereka. Lagu mana? Pernah satu ketika Allah pun cerita dalam surah At-Taubah. Dia buat sokma, orang tak perasan. Lalu Allah cerita dalam surah At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Ni nak ayat akibat di dunia. Boleh faham ya?
hak tadi di akhirat. Ni di dunia. Hak tadi orang Mekah buat, kafir pun kena laknat, lagu mana orang semayang buat perkara sama. Allah kata, apabila turun surah, Nabi baca, Nabi ajar, puak-puak dia ada dengan Nabi, hak segelintir tadi, Allah pun raya, nazara ba'duhum ila ba', dia pun tengok gu, cari klik tau. Satu kumpulan duduk sini misalnya, selagi duduk sebelah ni. Apa lama-lama boleh faham? Tuan-tuan ngadak sini tak nampak, penceramah tengok belakang nampak. Boleh faham ni? Ada yang sokong tu dah. Ada yang audience tak ada hal, tak perasan. Boleh faham tak? Tak perasan. Ni cerita dia. Allah cerita rakyat balik. Ni orang tak nampak, Allah cerita. Sebab Allah Maha melihat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu Maha melihat. Duk perhati, bukan setakat tengok rekod. Sebab di akhirat kayak lagi akan dihisap satu-satu. Dia pun tanya, hal yarakum min ahadin, orang nampak tak kalau kita lari? Tak mau dengar dia tu. Hati ni duk tolak. Tak mau dengar. Siapa Nabi baca dengar. Kalau saya ngajar balik munasabah, siapa dia? Betul kan? Siapa dia? Ni Nabi ngajar sallallahu alaihi wasallam. Tak mau dengar juga. Summan sarafu, mereka pun yakin tak ada orang perhati, nyok lari. Allah pun jawab, sarafallahu qulubahum, Allah pun pusing hati mereka daripada beriman jadi kafir terus. Bi annahum qaumul la yafqahun, kata Allah, sebab puak ni bodoh ni, kata Allah Taala, qaumul la yafqahun, mereka tak akan faham walaupun nabi yang mengajar, sebab hati telah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dalam Yasin tadi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsyaynahum fahum la yubsirun. Allah rugi tuan-tuan. Jadi kita bimbang, Quran di dunia membinasakan kita, di akhirat dia melaknat kita, wal iyadzu billah, sebab kita telah menolak Al-Quran Al-Karim. Jadi gapo Quran? Sikit lagi ada masa 10 minit. Jam kredit kita ke jam tu tak betul. Betul lah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, maka dia menjelaskan. Maka kita pun baca Quran, kita jumpa satu ayat dalam suratul Baqarah. Ayat inilah yang menyebabkan kita cuti, yang disebut sebagai nuzulul Quran, kecuali wilayah persekutuan. Tapi dikatakan bermula tahun ni wilayah pun dah terima dah Quran itu turun bulan Ramadan. Wilayah pun cuti tu dah, bulan ni dah cuti tu dah. Wallahu alam. Besarnya kita siapa cuti? Ada makna ke cuti dengan Quran tadi? Tak, bukan baca pun, betul tak? Tengok siaran ulangan World Cup pun. Allah tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka Allah kata syahrul ramadhana unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Lesang salah. Gapo Al-Quran? Hak inilah ulama minta kita perhati tuan-tuan. Sempena kita panggil syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang kita dengar cerita Jibril turun bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun buat halaqat, tepi tu ada, tepi ni ada, tepi ni ada. Betul kan? Ada yang bercakap belakang sebab nak balik tadarus rumah dengan isteri masing-masing. Ada macam-macam gaya orang bertadarus. Kenapa? Dapat tahu Jibril bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadarus pula tak baca straight, ada tasheh memperbetulkan bacaan. Bapa betul? Sebab Jibril sendiri memperbetulkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sungguh. Tapi Nabi lepas baca Nabi buat, kita lepas baca sadaqallahul azim. Kita gitu. Nabi tak pernah buat gitu dulu tuan-tuan. Kan Nabi buat dulu. Nabi tak buat tu dah. Yang Nabi buat ialah
Awak panggil apa dah ni? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Nabi ikut hak Tuhan perintah, Nabi tinggal hak Tuhan larang. Kita buat bunyi tu dalam surga tu tak? Kan? Tu letak tapal saja. Kejam mata. Buat apa Allah? Seduk-seduk. Ambil aura. Kan? Saya minta maaf. Ni bukan nganying ni tu, nak rayak sungguh. Kan? Dulu saya akan kerja imam sekejap dekat surah Al-Falah. Bola puasa letih. Saya duduk mana sidang masa mari. Lepas tu saya tidur tepi surah bawah belakang tu. Sedar-sedar dekat pukul 3.30 bunyi orang ngaji sedap. Kan? Sedap suara. Lepas tu suara halus lah tu perempuan. Sila kita jadi bengah je. Syurga ke apa ni? Lepas tu terpandang. Allah comel-comelnya. Mari baca Quran kat surah ni, dengar celok atas ni, merah pipi, boleh faham tak? Melayu nampak lah sebab sawa matang pun nampak merah timbul. Boleh faham tak? Baju kebaya warna sama saja. Biar betul ni kat mana ni? Tengok rupanya majlis khatam Al-Quran. Boleh faham? Tengah comel ni mari nak baca Quran. Lagu mana? Mutabarrijah. Allah sebut tak dalam Quran tentang tabarrujal jahiliyah? Ada ke tak? Ada. Nak tubik rumah, ngecelok mata, baju ketak kain dengan warna berwarna-warni. Kalau orang tengok, comel juga ya. Kan? Itu yang haram tu. Menarik satu tarikan jahat pada mata lelaki. Tengah baca Quran ni, majlis khatam Al-Quran Karim. Ni puak-puak wanita-wanita buat. Betul ke wanita? Betul lah lebih kurang kan. Dia ada sekelompok dia panggil wanita. Betul kan? Ke salah terminologi tu. Ada setengah dia panggil muslimat. Betul kan? Saya pun tak tahu buat apa. Hak ni dia panggil wanita. Hak ni dia panggil muslimat. Dulu ada dia panggil kaum ibu. Betul tak betul? Hak tu dia panggil nisa. Hak ni panggil puteri kan? Dia tak serupa. Allahualam. Tuan-tuan tengoklah sendiri. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita. Kita baca sempena nuzulul Quran, kita ingat tapi kita tak peduli. Sedangkan Allah kata hudal linnas. Quran itu petunjuk bagi sekalian manusia. Tuan-tuan hadirin, 5 minit lagi. Perhati molek. Quran kalimah Allah Malaysia kontroversi. Betul. Kalau kita ambil sutai Quran, kita pergi bagi ke Cina, orang ambil gambar tuan-tuan, penyelewengan. Cina tu kan najis. Cina najis lalu tu dah. Najis, tak layak dia pegang Quran. Cina perlu tak mendengar Quran? Perlu. Tapi soal dia Cina, dia faham tak kalau kita baca Quran? Faham tak? Mampu tak faham? Melayu pun tak faham? Pergi haji 4 kali pun tak faham? Abu Jahal dulu dia Arab. Nabi tak reti baca, Abu Jahal reti baca. Bersyair pandai tuan-tuan. Kalau standard A sama Said tu, Abu Jahal mudah-mudah ya kalahkan. Boleh faham ya tuan-tuan? Bahasa. Jadi bila Nabi baca Quran, Abu Jahal dengar, Abu Jahal faham. Hari ni kalau kita baca Quran, Cina tu faham ke tak? Faham ke tak? Tak faham. Lagu mana kita nak menyampaikan Islam pada mereka? Sebab tu di Eropah, orang pakak masuk Islam, salah satu rahsia mereka ialah mereka menghadiahkan Al-Quran yang diterjemah dalam bahasa masing-masing. Orang Kristian ambil baca, boleh faham? Serupa beberapa maklumat dengan Injil, dengan dia mereka baca Bible. Tapi tapi tengok akhir sekali mereka pun dekat, kemudian pergi ke step kedua berbincang, step ketiga mereka mula melafazkan syahadah. Kat kita apa tak berlaku gitu? Tengok radio IKIM, Islam Duniaku, selalu mereka sebut saya hidup dengan orang Melayu lama, tapi tak pernah seorang pun ajak saya pada Islam. Macam mana nak ajak orang Melayu bimbang Quran tu dipegang oleh orang kafir? Betul tak betul tuan-tuan? Jangan kau orang kafir pegang dia bimbang. Budak kecil pegang pun dia gigi rotan. Jangan. Tak sunat lagi ni. Tak sunat. Boleh faham?
tak sunat tak boleh pegang Quran. Allah, dia tu rokok 15 batang sehari, layak pula pegang Quran. Faham ke tak faham ni? Melayu tuan-tuan, ni berat sungguh. Ni masalah. Jadi Quran hudal linnas, bukan setakat kita, Cina pun kena dengar, India pun kena dengar, sebab dia hudal linnas. Islam jadi orang panggil dakwah jadi terbuka balik kalau kita faham Quran itu hudal linnas. Ia tak jumuk tuan-tuan. Bayyinatin minal huda, dan Quran ialah keterangan Allah terhadap hidayah. Bila Allah suruh satu benda, Quran jelas. Allah larang satu benda, Quran jelas. Wal furqan, dan bila kita ambil Quran, dia pembeza antara hak dengan batil. Tak, kalau kita terima Quran, tahu kita kena buang. Boleh faham? Kefasikan, maksiat, kafir, kufur, semua tu kena tahu tepi belaka. Tapi hari ni ramai mana Quran pun kita peluk selapis lagi tangan lain atas, kita peluk gini tuan-tuan. Boleh faham tak? Sini Quran, sini dunia, dengan makna taghut. Sedangkan Allah kata wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Allah, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Jadi Ramadan kali ni kita jangan hanya bertadarus, tapi kita menghidupkan tujuan mengapa Allah turunkan Quran. Pertama, hudal linnas. Jangan jadikan Islam eksklusif dalam masjid ni saja. Kita kena keluar. Dulu bagus masjid ni buat dekat uptown, betul kan? Pagi ada, malam ada, pergi kat surau-surau apa, flat-flat, bagi melalui proses membantu orang-orang susah. Itu salah satu bentuk dakwah yang sepatutnya hari ini dikembangkan lebih lagi tuan-tuan. Nombor 2, Quran tempat rojok kita, kerana dia huda bayyinatin minal huda. Balah Quran, bertelingkah Quran. Boleh faham? Ni dak balah rojok gatu, bertelingkah rojok gani. Quran hanya dibaca sempena bulan Ramadan sahaja. Quran tu petunjuk, kita tolak tepi. Dan yang terakhir furqan, bila kita dah terima Quran, kena ada beza lalu dengan orang lain. Umar tak kala terima Quran, orang pun kata lain yang kau sekarang ni. Lain tuan-tuan, tak serupa dah. Kita Quran serupa lagi, betul tak? Serupa lagi tuan-tuan, serupa, tak ada beza. Hadirin dikasihi Allah Ta'ala. Maka itu masa tidak mengizinkan kita. Alhamdulillah, seperti jadual yang biasa tuan-tuan, kita berhenti pukul 9.30. Allah Ta'ala mudah-mudahan memberi kefahaman kepada kita, berkat yang diturunkan dalam majlis ini, dan Allah memberi kesabaran kepada kita dengan rahmat yang Allah turunkan di dalam majlis ini. Dan Allah memelihara kita apabila kita berpisah nanti, walau tidak ada mata manusia memandang, Allah Ta'ala tetap memandang. Maka mudahan dengan meyakini Allah memandang, itulah peliharaan Allah kepada kita, sehingga kita takut melakukan perbuatan maksiat, mungkar dan kejalangan yang telah dihalang dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Ingatlah takbiratul ihram, mengangkat tangan, rakaat mengangkat tangan, dan i'tidal juga mengangkat tangan. Kita praktik malam ni, dan kita praktik dalam tarawih yang akan datang. Kita sambung lagi di mana jatuhnya tangan tadi.